selamat datang pada ahli baru, pada yang ahli dah lama tak datang dan balik, selamat datang kembali. Pada ahli-ahli lama, selamat datang. Dan malam ni macam biasa kita akan buat kita punya weekly online share yang sangat-sangat hebat malam ni, buat perkongsian masing-masing. Speaker pertama kita akan buat perkongsian tentang penyediaan di bulan Ramadan. Speaker kedua akan ada buat baru lalui ataupun masih lalui sekarang. Dan last kali kita akan ada perkongsian tentang perjalanan sepanjang menjalankan bisnes Syonghua. Okay. So harap saya punya suara jelas. Kalau tak jelas nanti bagi tahu. Kalau tidak nanti saya cakap sendiri. Pertama Puan Irna untuk membentangkan topik beliau persediaan bulan Ramadan ya. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Irna Izura. Pada malam ini insya-Allah saya akan membawa topik puasa. Sebab kalau ikutkan kita orang Islam akan berpuasa insya-Allah pada 1 Ramadan. Kalau ikut kalender tu 1 Ramadan tu tak silap 12 Mac 2024. So topik saya pada malam ini bersempena dengan kedatangan bulan yang bakal tiba lah, bukan bulan mulia ni. Okay, saya akan explain sikit apakah manfaat puasa pada kesihatan badan kita dan juga persediaan sebelum Ramadan, apa yang kita kena buat. Okay, ni bukannya topik Islamik ke apa, tidak. Kita fokus mainly pada kesihatan. Okay, ada beberapa perubahan yang ketara yang kita akan tengok bila kita berpuasa. Okay, nombor satu, of course kita punya diet. Diet kita memang akan nampak berubah lah sebab biasanya kita memang makan daripada pagi sampai ke tengah hari, dan petang, malam kan. Tapi bila kita puasa, masa siang tu kita tak makan. So memang diet kita akan berubah. Dan selama 30 hari pula tu. So memang sangat-sangat ketara dia punya perubahan tu. Yang kedua, masa tidur kita. Biasanya kadang-kadang orang dia biasa bangun pukul 6 pagi misalnya, lepas tu tidur dalam pukul 11 ke 12 malam macam tu kan. Tapi mungkin masa bulan puasa dia akan tidur lebih awal dan bangun juga awal. Okay. Yang ketiga, perubahan ketara mungkin aktiviti harian mereka tu dia akan berubah sikit. Some people, diorang bila puasa tu dia cuba untuk reserve dia punya energy. Dia tak nak buat banyak-banyak aktiviti sangat. Tapi some people dia memang tak kisah pun puasa ke tak puasa ke, dia akan buat je aktiviti yang sama. Depends lah, ni terpulang pada individu masing-masing. Okay, dan yang keempat, yang perubahan ketara yang kita akan tengok adalah fungsi organ badan kita. Ini yang apa yang saya akan touch pada malam inilah, okay, tentang fungsi organ badan kita. Macam mana bila kita puasa, apa jadi dengan badan kita. Alright? Okay. Biasanya kita punya badan ni ambil masa lebih kurang dalam 8 jam. Untuk lepas kita makan tu kan, badan akan cernakan makanan tu dan serap semula nutrien yang ada dalam makanan kita tu. So proses dia lebih kurang ambil masa dalam 8 jam. Macam kita kan, kita apa-apa pun kita perlukan tenaga kan. Kita nak berlari perlukan tenaga, kita nak makan pun perlukan tenaga. Sama juga lah dalam badan kita, organ dalam badan kita pun perlukan tenaga juga. Kita punya jantung tu nak pump darah perlukan tenaga. Kita punya otak nak berfikir, nak hantar signal perlukan tenaga. So semua badan kita ni kalau tak ada tenaga memang tak boleh nak berfungsi dengan baik. Kita perlukan tenaga. So mana kita dapat sumber tenaga tu? Biasanya daripada kita punya pemakanan. Yang lebih spesifik lagi daripada kita punya gula lah ataupun glukosa. Okay? So glukosa ni akan di-convert menjadi tenaga untuk badan kita.
Tapi bila ada gula berlebihan dalam badan, dia akan disimpan dalam kita punya hati. Dan gula berlebihan ni dipanggil sebagai glycogen lah, glycogen. Okay, selepas 8 jam, badan kita, kalau badan kita tak dapat apa-apa sumber makanan ataupun sumber tenaga, okay, dia akan automatik masuk dalam mode puasa. Badan kita akan switch terus ke mode puasa. Apa jadi kalau badan kita dah masuk ke mode puasa ni? Walaupun kita puasa, semua organ dalam badan kita masih kena bergerak kan, masih kena bekerja kan. So dia perlukan tenaga. So apa yang badan akan buat ialah badan akan guna balik gula yang tersimpan dalam hati kita tadi, glycogen tadi, untuk convert jadi tenaga. Itu satu. Okay, lepas dah habis gula yang digunakan, gula yang tersimpan tu digunakan, badan kita akan gunakan apa pula? Dia akan pergi ke lemak kita. So lemak ni pula akan dikonvertkan ke tenaga untuk pastikan kita punya badan tu boleh berfungsi dengan normal lah, dengan baik. Okay. So manfaat yang pertama, manfaat bila kita berpuasa pada kesihatan badan kita, nombor satu, sebab dia dah gunakan kita punya gula, dah gunakan kita punya lemak dalam badan kan. So in a way dapat kurangkan kolesterol dalam badan kita. Yang kedua, dia dapat kawal berat badan kita. Dia dapat kurangkan risiko kencing manis ataupun risiko penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Okay, sebab proses apa tadi tu, glycogen dibuang, lemak dan sebagainya tu. Alright. Yang kedua, apa jadi bila kita puasa? Badan kita, bila kita tak makan, of course lah yang kita tak makan kan, selalu kita makan kan dari lunch, daripada breakfast and then lunch, lepas tu tea, lepas tu dinner, lepas tu ada late night snack lagi kita makan. Tak berhenti tau, kita punya perut tu bekerja, asyik nak kena cernakan, nak proses benda-benda yang kita makan tu, lepas tu nak serap lagi nutrien all the time, 24 hours. Perut kita tak berhenti makan. Tapi bila kita puasa, kita bagi masa untuk perut kita ni berehat. Kita bagi masa lah. Siang tu kita tak makan, kita stopkan perut kita daripada nak buat proses-proses pencernaan, proses-proses penyerapan nutrien tu. So badan kita dapat rehat, dia dapatlah healing kejap. So pemulihan berlaku dekat perut kita. Radang-radang yang ada dalam perut pun boleh sikit demi sikit dapat dipulihkan. Kena ingat kebanyakan penyakit bermula daripada usus yang tak sihat. So bila kita bagi masa perut kita untuk pulih, untuk rawat, so lama-lama kita punya penyakit, lama-lama badan kita pun akan jadi makin sihat, insyaAllah. So manfaat berpuasa yang kedua ialah masalah berkaitan usus dapat diperbaiki. Contohnya macam kalau kita ada sembelit, selalu sembelit ataupun banyak angin dalam badan, berpuasa dapat bantu untuk selesaikan masalah-masalah macam ni. Okay, gastrik ke, GERD ke, benda-benda yang berkaitan dengan usus lah, okay, dapat diperbaiki. Nombor satu. Yang kedua, sebabkan tadi saya cakap kebanyakan penyakit berpunca daripada usus yang tak sihat. Bila kita dah boleh pulihkan usus kita, boleh kasih rehat kejap kita punya perut tu, insyaAllah dah boleh pulih, kesihatan badan kita pun dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Okay. Dan yang ketiga, bila kita berpuasa, badan kita masuk dalam mode autophagy. Apakah autophagy ni? Autophagy ni dia terjadi bila kita punya sel badan tu stres ataupun sel badan kita kurang nutrien. Contohnya macam bila kita tak makan lah, tak makan, sel kita kurang nutrien. Bila badan kita terlalu banyak sangat aktiviti kena buat, dia stres, dia akan masuk proses autophagy. Okay? Tapi autophagy ni sebenarnya dia bagus sebab dia adalah detox semula jadi badan kita. Macam mana dia bersihkan semua toksin yang ada dalam badan kita ni. Macam mana dia akan recycle balik. Dia akan guna balik sel-sel yang dah rosak, sel-sel yang dah mati tu, dia akan guna balik untuk supaya sel ni ada tenaga untuk berfungsi macam normal balik. Autophagy tu maksudnya dia makan diri sendiri, self eat.
Macam tu lah kan. Itu maksud autophagy. So kita punya sel tu bila kita puasa, sel kita automatik akan tengok mana sel-sel yang kotor dia akan buang daripada badan kita. Mana-mana sel yang rosak dia akan guna balik, dia akan recycle balik untuk pastikan sel kita dapat berfungsi dengan baik lah. Okay, QC, quality control untuk kita punya sel badan. Itu autophagy So autophagy ni penting untuk sel badan boleh survive dan berfungsi dengan baik. Dia kita semula sel yang rosak supaya berfungsi normal semula. Dia buang sel yang rosak, dia ambil buang sel yang rosak yang dah ambil ruang dalam badan kita ni kan. Dan perlahankan keupayaan sistem badan ni. So dia buang, dia kasih clear semua badan kita daripada benda-benda yang toksin, benda yang sel-sel yang dah rosak ni, supaya sel-sel yang normal tu, sel-sel yang sihat tu dapat dijanakan semula. So manfaat berpuasa yang ketiga ialah mengurangkan risiko gangguan neurodegeneratif seperti nyanyuk dan Parkinson. Okay. Proses penuaan dapat diperlahankan. Sel-sel baru yang sihat dan kuat dapat dihasilkan. Ini adalah manfaat berpuasa yang ketiga. Okay. So itu adalah manfaat, antara manfaat kita berpuasa lah untuk kesihatan badan kita. So sebenarnya baguslah kita puasa ni kan. Okay, so ni saya nak sharekan macam mana kan biasa kita cakap kita recommended untuk minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari. Ataupun kalau nak ganti dengan lucun pun okey juga, lucun yang tak ada gula. So macam mana nak genapkan 8 ataupun kalau dah biasa bolehlah kita lebihkan, tapi ada orang yang susah sangat, even tak puasa pun susah sangat nak genapkan 8 gelas sehari ni. Tapi ni saya nak kongsikan macam mana untuk Ramadan nanti, untuk puasa nanti, macam ni kita nak genapkan 8 gelas air kosong. Okay. So first kali bila kita bangun nak sahur tu, bangun-bangun je kita minum 1 gelas air dulu. Okay. Lepas tu kita dah sahur, sebelum subuh tu, sebelum azan subuh tu kita minum 1 lagi gelas. Ya dah cukup 2 gelas. Lepas tu bila nak buka pula, okay, bila azan maghrib je, okay, kita ambil 1 gelas lagi. Lepas tu dah makan, dah apa settle semua, kita minum 1 lagi gelas air, okay. Lepas tu kita dah solat dah maghrib, solat maghrib, lepas tu dah isyak, kita nak ke tarawih, kita minum 1 lagi gelas. Kan tarawih tengoklah kalau kita buat 8 tu, lepas 8 kita minum 1 lagi gelas. Kalau yang buat 20 tu, mungkin yang tengah-tengah tu kita minum 1 lagi gelas. Okay. Lepas tu lepas witir pun minum 1 lagi gelas. Dan last sekali sebelum tidur pun kita minum 1 lagi gelas. So cukuplah 8 gelas air kosong sehari. Okay. Ini tips lah, tips. Sebab ada orang memang susah nak cukupkan air kosong sehari ni. Saya bagi tips. Okay. So tadi kita dah cakap pasal manfaat berpuasa pada kesihatan badan. So saya nak kongsikan pula plan kesihatan produk Xuanhu. Kenapa kita nak ambil produk Xuanhu? Untuk especially bila time puasa ni. Okay, macam saya sharekan tadi bila kita puasa, badan kita menggunakan banyak-banyak tenaga, satu. Sel-sel badan kita perlukan banyak nutrisi. Lepas tu badan kita pun dia ada auto detox pula kan, detox semula jadi pula. So memang masa ni badan kita memang cuba berusaha untuk pastikan yang dia nak buang benda-benda yang tak elok dan cuba masukkan benda yang elok dalam badan kita. So ambil produk-produk Xuanhu ni dapat bantu untuk mensupport lagi proses detox dan pengambilan nutrien dalam badan kita. Okay. So produk-produk yang direkomendkan ialah linzi, of course lah linzi kena ambil. Walaupun puasa ke tak puasa ke kita ambil linzi lah kan. Kenapa linzi? Sebab linzi ni sebagai booster detox. Maksudnya kita nak detox kan, kita nak buang segala toksin dalam badan. Tapi kita ambil linzi, dia bantu lagi cepat proses penyatoksinan tu. Okay. So boleh pilih kita nak ambil linzi yang mana. Kita ada beberapa range linzi. Kita ada boleh ambil YK2, boleh ambil
Ganoderma kita ataupun jahe, NutriHealth tablet kita pun boleh ambil. Ataupun kalau nak ambil kita punya linzi yang apa, targeted linzi pun boleh juga. Lagi bagus sebenarnya. So pilihlah, ikut bajet kita, ikut mana yang kita nak ambil linzi. Okay, yang kedua, pollen. Macam saya cakap tadi, sel-sel kita perlukan nutrien untuk berfungsi kan. So pollen dia adalah satu multivitamin yang semula jadi. Kita punya pollen ya bee pollen kita 100% bee pollen, tak ada benda lain dimasukkan dalam kita punya pollen. Membekalkan nutrisi yang sangat-sangat lengkap. Lebih 200 nutrien yang ada dalam kita punya pollen. Dan bila kita ambil benda-benda yang semula jadi ni, dia cantik lah, dia mana yang tak cukup dalam badan kita dia akan top up sendiri. Dia pandai-pandai ambil. Okay. Selain tu, pollen dapat meningkatkan kecergasan mental dan menyelaras dan menyeimbangkan hormon kita. So pollen kita ada dua, sama ada nak ambil dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk granula, dalam bentuk serbuk. Okay, produk yang ketiga ialah set perut. Yang ni memang kena ambil set perut. Sebab apa? Masa kita puasa, kita memang nak kasih perut kita rehat, nak pulihkan perut kita, nak rawat perut kita. So kena ambil set perut ni. Bantu dia betul-betul pulihkan kita punya perut supaya betul-betul sihat. Pulihkan kita punya usus supaya betul-betul sihat. Okay? Set perut dia dapat mengelakkan sembelit, beri rasa kenyang yang lebih lama, kawal gula, kolesterol, lemak dalam darah, bantu penjanaan sel baru lebih sihat, menjana kesejahteraan usus dan bantu penyerapan nutrien dengan lebih baik. Produk yang seterusnya yang saya nak suggest ialah teh lucun. Okay, teh lucun ni boleh ganti dengan air kosong tadi, macam saya share tadi kan. Ada orang dia tak boleh, macam kalau tawar sangat pun tak boleh, kena ada rasa sikit. So ambillah kita punya teh lucun, sebenarnya lagi baik. Tapi janganlah nak tambahkan gula pula. Gula tu dah tak sihat. Kalau nak kalau nak boleh gantikan dengan ambil dengan madu ke ataupun dengan kurma ke kan, yang pemanis yang lebih natural. Okay, teh lucun ni dia dapat mengekalkan kesihatan badan sebab ada linzi dalamnya, dapat beri kesegaran badan dan dapat menyejukkan badan kita. Biasa kalau berpuasa tu time tu lah tengah time cuaca panas kan. Macam sekarang ni kan panas. So elok kita ambil teh lucun ni. Sama ada ambil sahur ataupun ambil masa berbuka. Produk yang seterusnya ialah kopi CEO. Ini memang semua orang kena ambil lah kan. Kita memang suka sangat kopi CEO ni. Kenapa? Sebab of course dia ada linzi juga dalamnya untuk bantu membuang toksin dalam badan. Selain tu dia dapat, kalau kita ambil masa sahur tu kan, dia dapat kasih kita celik sikit lah kan. Kadang-kadang orang ngantuk kan, lepas sahur tu macam malas dia nak pergi kerja. Tapi bila ambil kita punya kopi ni, dia akan rasa lebih bertenaga. Dia dapat kecergasan minda dan mengekalkan kesihatan badan. Okay. Yang seterusnya, kena ambil kita punya green tea, ubat gigi green tea. Okay, orang cakap kan, kalau kita puasa, mulut kita tu bau dari syurga kan, bau kasturi daripada syurga macam tu kan. Tapi hakikatnya memanglah itu dia punya kata-kata manisnya, tapi kita kena sedar, okay, kita ni semuanya tidak sihat kan. Kalau tidak sihat mungkin ada macam bau-bau yang tidak menyenangkan, so lebih harmoni untuk semua orang bila kita gosok gigi dengan green tea. Dia dapat beri kesegaran mulut, mengelak pembiakan bakteria dan elak mulut berbau. Okay. Okay, seterusnya produk yang saya recommend sangat untuk ambil ialah kita punya jahe seasoning. Okay, kalau bulan puasa ni, kalau boleh cubalah masak-masaklah dekat rumah. Kalau boleh elakkanlah kita nak makan dekat luar sangat. Elakkanlah kita nak membeli di bazar Ramadan. Kalau sekali-sekala tu tak apa, tapi kalau boleh kita punya main meal tu cuba masak. Masak dekat rumah. Dan bila kita masak kat rumah, gunakan kita punya jahe seasoning. Sebab dalam kita punya seasoning ni bukannya sekadar seasoning, bukannya sekadar menyedapkan makanan,
tetapi dia ada bahan-bahan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat baik untuk menyihatkan badan kita. Okey. Membekal nutrisi baik dalam masakan, membantu penyerapan nutrien dan sistem pencernaan, mengaktifkan fungsi metabolisme badan. Okey. Seterusnya produk yang saya nak suggest adalah ambil Vita King. Ini sangat-sangat sesuai untuk orang yang dah berusia. Sebab apa, kita tahu bila kita masa bulan Ramadan ni lah kita nak buat banyak-banyak ibadah kan. Nak solat banyak sangat, tarawih lah dengan witir lah, lepas tu nak bangun malam lagi, nak tahajud, nak taubat lah, macam-macam lagi kan. So untuk orang yang berusia yang mungkin tapi rata-rata banyak ada masalah tulang dan sendi ni, kita suggest ambil lah Vita King juga sekali masa especially masa Ramadan ni. Okay, selain daripada Vita King ni bantu untuk kesihatan tulang dan sendi, okay, mana sakit lutut tu, yang mana yang bila bangun daripada sujud tu bunyi ketak-ketuk tu, okay, selain daripada tu dia dapat juga berikan tenaga sepanjang hari, sebabkan ada ribose dekat dalam kita punya Vita King. So orang yang mungkin bila masa siang dia tu dia banyak aktiviti juga nak dilakukan, ambil Vita King sebab Vita King dapat kasih energi pada badan kita. Okay, dan ia bantu mudahkan ibadah malam hari. Okay, so untuk sahur, ini saya suggest untuk ambil set perut, kita punya linzi, pollen, kopi dengan green tea. Peningkatan tenaga sepanjang berpuasa dan yang sangat mudah dan cepat. Kadang-kadang kalau kita tak sempat kan, kalau terbangun lambat ke untuk sahur, kita boleh just bancur je semua ni, masuk dalam satu tumbler terus minum, senang. Okay? Dan dia mengenyangkan, walaupun dia simple, dia mengenyangkan dan dia kasih kita tenaga sepanjang hari. Dan untuk berbuka puasa pula, kita bolehlah ambil linzi, pollen, teh lucun, Vita King, seasoning. Yang ni untuk membekalkan tenaga segera untuk ibadah seterusnya, membekal nutrien lengkap dan menyihatkan badan secara umum. So itu saja saya punya perkongsian pada malam ini. Selamat menyambut Ramadan kepada semua. Ada apa-apa soalan ke? Tak. Masa ni kat dalam chat tak ada soalan. Okay. Tak, saya nak tanya sikit boleh? Dalam chat ataupun boleh buka mic. Kalau sila. Kalau orang tu kan dia tak boleh puasa, dia ada gastrik ke apa ke, macam mana tu? Nak makan produk apa ke? Macam tu saya nak tanya tu je. Okay, biasanya kalau orang yang gastrik, kita boleh suggest ambil set perut. Ambil set perut dulu. Sebab macam saya share tadi kan, set perut dia memang bantu untuk masalah-masalah berkaitan dengan usus. So kalau gastrik memang kena ambil set perut. Kalau boleh ambil set perut tu daripada sekarang. Untuk dia biasakan, untuk perut tu boleh pulih dengan cepat dulu. Liza ada masalah ni ke? Ada masalah gastrik ke? Tak ada, saya tak ada masalah gastrik. Mak saya dia ada gastrik, bapak saya pun ada gastrik. Cuma saya nak tanyalah, macam mak saya kadang-kadang dia hypo ke apa, dia tak boleh nak puasa, dia pening. Macam tu sebab punca daripada gastrik. Saya nak tanya macam mana kalau nak rawat gastrik ke apa ke. Macam dia tak boleh puasa lah, dia sebab dia hypo, sebab dia pening, lepas tu dia buka puasa. Tu saya nak tanya. Kalau macam tu, cuba praktiskan dia punya sahur tu dia ambil apa. Cuba lebihkan macam kurma ke ataupun set perut tu lah, set perut saya rasa kena ambil. Okey, terima kasih. Nanti saya cuba . Ada soalan lagi ke? Okay. Sorry, nak cakap sikit pasal yang gastrik tu kan? Terima kasih atas soalan tadi.
Aunty nak Mm-mm. share sikit yang pasal yang gastrik, yang puasa tu kan. Baru-baru ni Aunty puasa juga lepas daripada healing crisis tu kan. Cuba nak puasa sebab kita nak menghadapi Ramadan kan. Sama dengan Besan lah, berdua dekat sini. So suggest juga kat dia makan lactoberry, pancuh dalam air dalam 2 sachet tu. Lepas tu dia boleh puasa je, dia pun ada masalah gastrik ke. Dia boleh puasa sampai berbuka lah. 3 hari betul-betul yang terbaru ni lah, alhamdulillah. Boleh cubalah macam kalau yang dah makan ubat apa semua kan, rasanya boleh guna pakai lactoberry tu. Oh, dia ambil dua paket lactoberry. Ya. Lepas daripada bersahur tu ambil 2 paket minum. Alhamdulillah dia boleh sampai waktu berbuka tu okey, tak ada rasa macam pedih ulu hati ke apa. Alhamdulillah. Tu je lah nak sharenya. Okay, so punya soalan boleh tak berpuasa dalam keadaan sakit. Ada orang dalam keadaan badan sakit susah nak berpuasa. Tadi Ina ada mention memang badan kita nak baik pulih ketika kita berpuasa. Dan sebenarnya berpuasa ni pun memang satu proses untuk badan kita baik pulih. Bukan macam kita puasa hari-hari special. Memang bila badan kita dalam keadaan lapar, kita memang kena rasa lapar tu. Memang semua orang puasa memang dan badan kita akan triggered untuk buat self repair. Okay, so yang tadi Ina mention tadi. So jika kita di kalangan kita ada yang mengalami cuba kita lalui puasa tu sehari 2 hari, cuba kita yang terbaik lah untuk sebulan pulih badan kita. Kita memang perlu berpuasa dan dalam kita nak berpuasa tu pun kita kena buat persediaan yang betul lah, okay. Tak berpuasa lepas tu bila buka. So tadi Ina dah share beberapa produk yang sangat-sangat bagus untuk kita amalkan untuk sahur, untuk berbuka dan apa-apa yang kita masukkan dalam badan tu pastikan benar-benar berhasiat. Gantikan air dengan kita punya teh dengan kopi dan juga gantikan segala so itu sedikit tentang persediaan untuk bulan Ramadan. Putus-putus kan. So tak apa.